seterusnya kita kongsikan sesuatu mungkin anda boleh buat bersama dengan diri sendiri dengan menggunakan pen, buku macam individu ini. Macam mana caranya? Menulis. Wow. Berkarya. Bukan setakat menulis tapi cuba untuk kita bacakan apa yang kita tulis tu. Lagi-lagi pula suara dan juga intonasi lelaki ini memang sangat-sangat indah. Jadi kita bersama dengan Ahmad Fetri Yahya bersama dengan kita, pengacara MSI. Hello. Assalamualaikum. Silakan duduk. Jarak 1 meter. Okey, ada tak? Okey dah. Alright. Fetri Yahya. Hari ini datang juga weekend, weekdays datang ke MSI, weekend datang ke Borak Kopitiam. Macam mana keadaan sekarang ni? Perintah Kawalan Pergerakan. Itulah kita kena patuhi demi keselamatan sebab macam kita mungkin dah biasa sibuk keluar sana sini, tapi bila diuji sebegini kita rasa macam terkurung kan. Mungkin orang yang dah biasa sibuk kalau terkurung dia akan jadi macam tak tahu nak buat apa. Itu cabaran. Tapi macam Fetri Yahya sendiri, apa rutin yang dibuat sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan kalau tak kerja? Itu dia. Saya mesti tulis sesuatu. Kalau tidak nanti sebab kemahiran ni dia boleh cair. Semua benda boleh hilang. Cinta boleh hilang. Tengok dia bercakap pun dia macam bertengah berkhayal. Bergerak kat dalam. Sentuhan boleh hilang. Kalau Haziq seorang pemain bola yang hebat, lama tak main bola jadi dia boleh hilang. Skill boleh hilang. Kalau Fina mungkin dah biasa menyanyi kan, lama tak menyanyi nanti dia boleh hilang. Dia sebelum menyanyi pun memang dah hilang. Nasib baik kita ada social distancing ni. Okey, tapi berapa lagu dah siap? Lirik lagu dah siap? Itulah sepatutnya bulan April nanti ada 2 lagu atau 3-4 lagu yang akan dilancarkan. Tapi saya tak pasti macam mana strategi artis berkenaan. Tapi untuk Media Prima saya buat lagu kolaborasi dengan seorang komposer yang mana lagu daripada bahasa Mandarin saya terjemah ke dalam bahasa Melayu. Saya tak terjemah bulat-bulat tapi saya faham apa kehendak dia, melodi dia dan dinyanyikan oleh personality Media Prima. Siapa? Kita ada Fiza, kita ada Farid Ahmad, Sean Lee, ramai lagi, Mark Adam. Ini lagunya, Bawakan Cahaya. Mengenai COVID lah. Tentang COVID. Sebab kita nak semua berganding bahu. Mungkin setiap individu daripada mungkin India, China dan sebagainya. Tapi saya nak tanya, Fetri Yahya nyanyi sekali tak? Untuk memudahkan rakaman sebab lirik tu diminta esok nak rakam, malam ni baru diminta. Jadi saya tak rakam untuk memudahkan rakaman sebab suara saya sumbang. Jadi saya akan membaca puisi dalam tu. Farid punya suara. Jadi macam tapi mana? sebenarnya bukannya suara yang kita nak tengok. Betul. Apa yang nak disampaikan tu. Jadi macam mana COVID-19 ini memberi orang kata macam inspirasi kepada Fetri untuk tulis lirik-lirik dalam lagu. Ya, sebab kita tak menjangka pada ketika ia awal berlaku, saya ingatkan akan berakhir dengan cepat. Tetapi wabak ini dah jadi satu ketakutan dunia. Ketika ia mula berlaku, saya sempat lagi masa tu di awal Februari kan, kita ramai travel kan. Dan penerimaan saya di Eropah pun nampak orang memang tak ada apa. Kalau kita nak beli mask ataupun nak beli sanitizer, mereka pandang pelik pada kita. Sebab itu, what happened? Nothing happened here. Tapi lihatlah hari ini, Eropah menjadi pusat kepada penyebaran. Ya, betul. Bagaimana betapa ramai yang mati di Itali, di Jerman, di Spanyol kan. Ya, kalau dilihatlah sebab mereka mungkin kesedaran tu dari awal tak ada. Mungkin juga macam ni sebab di sana budaya naik transport awam tu sangat tinggi, orang bersentuhan. Dan kalau jumpa pun mungkin ramai yang mungkin cium pipi ke, bersentuhan, kebanyakan berpeluk. Dan cuaca juga mungkin mainkan peranan. Sekarang ni kan sejuk kan. Yes, betul. Dan kita nak balik kepada cerita mengenai penulisan tadi. Kalau dilihat seni dan juga penulisan ni dia akan datang tiba-tiba. Betul. Kan dia akan datang yang macam kita duduk kadang-kadang duduk kat toilet pun akan datang idea. Kadang-kadang bunyi angin ke, bunyi hujan pun. Ni lain macam ni tadi toilet sini angin. Bunyi hujan pun ada inspirasi. Tapi macam mana seni dan penulisan yang dapat dimanfaatkan sepanjang dalam bahasa yang puitis ya. Cuba lihat di studio ini, walaupun hanya debu, rumput, cecair, setiap apa yang ada di sini semuanya adalah bahasa yang boleh kita terjemahkan dalam puisi. Macam mana ni? Bercakap pun dah macam puisi. Jatuh cinta saya. Maksudnya kalau kita nak berkarya, kena larut dalam emosi tu. Kalau kita tak boleh buat, kena masuk, kena dalam bahasa yang lain dia mungkin. Dunia tu. Dunia tu kena ada. Kalau tidak,
tak jadi sebab kita perlukan sentuhan. Tapi kan pernah saya dengar kan ada orang yang macam terlalu berkarya, macam Fetri tadi cakap kan, kita kena masuk dekat dalam dunia karya tu. Tapi dia tak boleh keluar. Itu betul ke tidak? Dia macam trap dekat dalam tu. Cerita hantu dah. Itulah, kalau boleh kita tak mahu sampai gila berkarya kan. Gila tu ada hadnya. Sebab tu kalau kita nak berkarya pun kena tahu apa matlamat kita. Sebab takut nanti ada bisikan lain yang akan membawa kita. Mungkin kalau seorang Muslim dia mungkin takut kita ni tergelincir akidah sebab ada bisikan lain kan. Sebab itulah kita membaca karya. Contohnya saya baca karya Masnawi, karya Rumi. Karya ini dah berusia 800 tahun. Buku tu sendiri diterjemah dalam bahasa yang berbagai bahasa, lebih 80 bahasa. 800 tahun 800 tahun. Jalaluddin Rumi ataupun di Turki dipanggil sebagai Mevlana. Mevlana. Saya sering kongsikan di mana kata Mevlana, dalam hidup yang sesingkat tarikan nafas ini, jangan tanam apa-apa kecuali cinta. Boleh tak kita nak tengok dalam? Cuma buka tunjuk kat saya. Mungkin kalau Anda baca, dia susah nak faham sebab dia ada 8 siri. Dia bahasa dia sangat rumit sedikit dan perlukan orang terjemah. Alright, saya buka ni, boleh kita zoom sikit. Ada satu ayat dekat sini. Sesungguhnya aku melihat 7 lembu gemuk di baham 7 lembu kurus. Apa maksud itu kan? Sebab di Turki selepas Quran dan hadis, Masnawi diangkat sebagai rujukan. Ini mungkin saya kira mimpi Nabi Yusuf alaihissalam yang bermimpi ataupun mimpi seorang raja yang ditafsirkan oleh Nabi Yusuf. Dia ada perinciannya. Sebab seorang tukang kayu memiliki kuasa kepada kayu, tetapi seorang pujangga memiliki kuasa ke atas kata dan dunia. Maksudnya ada penjelasan yang ilmiah diperlukan. Ya, betul. Kalau kita baca, kita direct translation maksud dia tu memang akan jadi lain lah. Tak dapatlah. Dia apa yang tersiratnya tu. Dia kena ada guru yang untuk menterjemahkannya. Ya, betul. Tapi kalau cakap pasal guru. Okey. Siapa antara guru dan juga tokoh dalam bidang penulisan untuk Ahmad Fitriyahya sendiri? Ya, kalau tokoh dunia, saya merujuk karya Mevlana ataupun Rumi ni sebab dia ada tarikan magis. Pengkarya barat pun macam surrender. Sebab apa yang dia tulis ni? Sebab contohnya dia kata, rumah apa rumah yang paling gelap? Rumah hantu. Kejap. Rumah kena ni. Rumah apa rumah yang paling gelap? Ini tersirat Tersirat. Rumah apa yang paling gelap? Rumah hati. Rumah hati? Hati buta. Tak payah jawablah Fiona. Jawapannya rumah tanpa kekasih. Ini pick up line ke apa? Tak, sebab kekasih ni boleh jadi kekasih Allah ataupun kekasih yang kita sayangi. Kekasih mungkin jadi ibu. Kalau anda ada adik-beradik yang ramai, tapi kalau ibu telah meninggal dan balik ke rumah, dia punya roh tu tidak ada hilang. Itulah rumah yang paling gelap bagi seseorang. Bergantung pada tafsiran. Ya, tapi bagus sebenarnya bila Fitriyahya bagi kita sesuatu untuk berfikir. Kalau kita duduk cakap rumah apa paling gelap tadi, kita duduk fikir rumah hantu, rumah hati. Bila apa? Rumah tanpa kekasih. Membuatkan kita nak berfikir lebih kreatif selepas ni. Kekasih itu mungkin jadi kekasih abadi Allah kan? Kekasih hati mungkin ramai. Ya, baca buku. Baca buku tu paling penting. Sebab ilmu dan akal untuk direnung, moga berpadu sebagai ilmu. Jadi memang kena baca. Kalau tak baca, semua kita agak terhad. Macam mana nak berniaga, tak ada modal, tak dapat. Kita nak buat apa pun tak ada modal. Modal kita adalah ilmu. Jadi mungkin kalau anda dekat rumah tu yang bosan-bosan, boleh jadi macam Fitri lah. Duduk kat rumah, baca-baca buku, tambahkan ilmu kan. Mungkin Fitri boleh kongsikan sikit idea-idea macam bagi mereka yang duduk kat rumah bosan nak baca buku apa. Online pun ada sekarang. Okey, tak silap saya ada lebih 30 juta bacaan di National Library, Perpustakaan Negara. Dan kalau boleh kita, sebab sifat manusia ni masuk telinga kanan, dia tak sempat keluar telinga kiri, dia keluar balik dah. Telinga kanan juga dia keluar. Jadi maksudnya kita jarang untuk ingat. Jadi saya rasa sebab kita ni dah terbiasa dengan Twitter, Instagram dan yang mudah, kemahiran untuk artikulasi itu sukar. Maksudnya kemahiran untuk menjelaskan. Kalau mungkin awak nampak bintang, orang akan sebut bintang saja, tapi tak memberi ciri bintang tu bersinar. Bersinarnya di balik apa? Di balik mega ke? Mega tu apa warnanya? Kena penjelasan yang panjang. Kemahiran untuk menguraikan tu saya lihat semakin tipis sebab kita dah biasa buat yang benda yang ringkas. Kena kemahiran untuk menjelaskan tu. Tapi penjelasan tu ada tak dalam buku yang saya nampak sekarang ni? Buku baru saya. Buku yang ditulis tu tengok nama bawah tu. Buku ni himpunan derita orang. Kezaliman cinta. Yang Fitri selalu share dekat saya rasa saya banyak share Instagram, tapi orang kan lupa kan. Bebek saya bukukan.
Ada benda yang tak logik, penderitaan dialami, kita bukukan dan saya selitkan elemen puitis lah supaya ada juga sumbangan kepada ilmu. Dan apa istimewanya mengenai buku ni? Pasal buku ni ditulis oleh Ahmad Fitri Yahya sendiri. Dan satu lagi, cover buku ini dilukis oleh anak Fitri Yahya sendiri. Anak saya buat. Wow. Macam mana Fitri boleh nampak lukisan ni, nak gunakan lukisan anak saya suka melukis. Saya rasa macam nak cari pelukis macam susah. Saya beritahu kakak saya, kakak pula, saya panggil anak saya nama kakak ataupun Sutra nama dia. Kakak, Daddy dah kakak lukis, ada perempuan ni dia mengandung tapi laki dia lari, suami dia lari. Kakak boleh buat tak? Jadi dia pun lukis lah. Suami yang muka garang, perempuan menangis mengandung tapi dia fikir anak dia nanti jadi apalah kan. Sebab banyak kes yang mana isteri sedang hamil, dipukul, ditinggalkan. Jadi ibu tunggal, jadi ibu tinggal. Kemudian ada lagi lukisan yang lain juga. Pun dilukis oleh anak-anak? Betul, anak-anak saya yang lukis. Oh, tu ada tadi saya nampak tadi sedih tu. Sedih. Sebab saya rasa, lukis perempuan menangis di sejadah. Ataupun banyaklah juadah terburuk. Macam ada nanti awal-awal ni pengantin ya, ada orang yang tak dapat nikmati cinta. Baru beberapa bulan berkenalan dah pun ditinggalkan. Kecil berapa umurnya? Masa ni dia 6 tahun, 7 tahun. Saya kata, kakak lukis pengantin menangis. Dia pun lukis lah, pengantin menangis. Mungkin pelamin anganku musnah. Dia ikut ayah dia, kreatif. Ya? Dia ikut ayah dia kreatif ni. Tapi kreatif dia, ayahnya mungkin kreatif bab penulisan. Anaknya kreatif bab lukisan. Dia cepat tangkap lah. Saya rasa bagi tahu ini dia cepat untuk terjemahkan. Yes. Macam mana pula aktiviti dengan anak-anak kat rumah? Itulah sebab saya dah biasa sibuk kan. Jadi jumpa tu tertentu. Bila dah lama-lama ni saya kena pelbagaikan. Sebab budak ni mudah bosan. Ya, betul. Hari ni kena rancang buat apa. Memasak ke. Betul, tell me about it lah. Spa dengan anak. Fitri pun buat spa sekali. Maksudnya saya urut-urut lah anak kan. Buat macam betul-betul di spa. Relax lah. Supaya ada kepelbagaian. Kalau tidak nanti kita pun bosan kan. Tapi kan, kalau kita berjumpa dengan Fitri Yahya ni, tak sah kalau kita minta dia nukilan, sedikit nukilan mengenai apa yang berlaku sekarang kan. Secara spontan. Lagi-lagi Fitri Yahya pun memang kita tahu banyak menerima keluhan daripada orang. Ya, tapi kali ini saya nak buat tentang COVID-19 lah. Silakan Fitri. Tapi mungkin kalau silap minta maaf sebab kita spontan. Spontan. Allah menghantar tentera yang tak kelihatan. China boleh merana. Amerika boleh duka. Eropah boleh gelabah, dunia hilang punca. Masjid kini terkunci, tanah suci lengang sunyi sepi. Dan di hospital itu ada anak yang mencari ayah, tetapi semuanya telah bertukar menjadi jenazah. Ada anak yang mencari ibu, tetapi ibu telah bertukar menjadi debu. Ada anak yang mungkin mencari nenek, tapi semuanya telah pun menjadi debu sengsara. Sampai bila ia akan berakhir? Dunia akan berubah selepas ini oleh tentera yang tidak kelihatan. Wah, tepuk tangan. Boleh ya? Apa lagi? Itu spontan tau. I pun dah masuk dalam dah. Saya dah hampir menitiskan air mata mendengar nukilan yang spontan yang diberikan oleh Ahmad Fitri Yahya tadi. Apapun kita sebagai makhluk dah tak ada apa daya dah. Sebab kalau tentera yang diserang bawa senjata, kita bolehlah berperang. Tapi ini kita macam tak semua nampak. Orang tak sure kan apa yang Ya. Apapun itulah kita nak ucapkan terima kasih kepada Fitri Yahya. Sama. Telah sudi bersama dengan kita. Terima kasih mudah. Bermain dengan emosi kita pagi ni Sebab emosi ini semua manusia ada. Tinggal masa untuk jentik je. Ya, okey. Apapun Fitri Yahya, saya sentiasa looking forward. Kan, saya suka dengan hasil kerja Fitri Yahya. Saya kalau boleh lepas ni, saya pernah bekerja banyak bekerja dengan Fitri Yahya lagi. Lepas ni kita kerja sama lagi, okey? Mungkin keluarkan lagu lah dengan memang dah keluar dah pun. Lagu baru. Alright.